Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke International Conference on Islamic in Management, Education, Social Science and Technology 2024. Nama saya Siti Noaidarina binti Haya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel saya yang bertajuk Harta Intelek dan Perkomersialan Akademia di Malaysia. Sebagai pengenalan, artikel ini adalah berkaitan dengan harta intelek dan perkomersialan yang berlaku di dalam dunia akademia di Malaysia. Beberapa isu berkaitan dengan harta intelek sering muncul seperti pemilikan, tempoh perlindungan dan juga royalti. Ini kerana harta intelek mempunyai nilai dan merupakan salah satu sumber intelektual yang datangnya daripada sama ada daripada pengalaman, kemahiran, maklumat, kebolehan dan juga pemahaman. Setiap harta intelek yang berdaftar mempunyai hak pemilikan yang mutlak tertakluk kepada Undang-Undang Harta Intelek. Hak milik mutlak juga dikenali sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik harta intelektual untuk melindungi hasil-hasil sumber intelektual mereka daripada dieksploitasi oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Dalam dunia akademia di Malaysia, harta intelektual terdiri daripada hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan di institusi pengajian tinggi. Manakala, pemilik kepada harta intelek ini adalah universiti yang menjalankan penyelidikan tersebut. Manakala, pengkomersialan pula adalah proses memperkenalkan produk baharu kepada pasaran. Dalam konteks ini, hasil penyelidikan yang telah diiktirafkan sebagai harta intelek akan dikomersialkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya. Okey, sekarang mari kita lihat literatur kajian hak harta intelek akademia. Secara umumnya, pengetahuan adalah bukan saingan dan tidak boleh dipisahkan. Ini bermakna penggunaan pengetahuan tidak terhad kepada sesiapa sahaja, tetapi tidak boleh dikecualikan melalui hak harta intelek dan juga paten. Sejak 2 abad yang lalu, universiti-universiti di seluruh Malaysia Universiti di seluruh dunia termasuk Malaysia menghasilkan penyelidikan yang memenuhi permintaan dan juga keperluan industri untuk menghubungkan penyelidikan mereka dengan aplikasi komersial dengan lebih berkesan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan juga kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPT telah menggalakkan penyelidikan yang dibiayai secara terbuka untuk melancarkan pemindahan hasil kepada industri dengan mewujudkan hak harta intelek ke atas penyelidikan akademik. Malaysia juga tidak terkecuali untuk bergiat aktif dalam penyelidikan akademik universiti dengan pelibatan daripada kalangan ahli akademik dan juga pelajar. Oleh itu, hala tuju dan pengurusan harta intelek yang sistematik amat penting untuk mencapai tujuan ini. Seterusnya, literatur kajian untuk pengkomersialan akademia di Malaysia. Universiti-universiti awam di Malaysia khususnya sangat bergiat aktif dalam penyelidikan akademik. Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT, sangat komited dalam memberikan sokongan dalam aktiviti penyelidikan dengan menubuhkan penyelidikan kolaboratif di program Kejuruteraan Sains dan Teknologi PKST untuk memperkukuhkan lagi penyertaan dan komitmen industri. Terdapat 2 faktor pengkomersialan penyelidikan akademik, antaranya ialah faedah insentif dan juga kesan reputasi terhadap pengkomersialan akademik. Selain itu, pengkomersialan juga dapat meningkatkan sumbangan kepada universiti dan ini penting untuk sosial dan pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tujuan dan objektif kajian ini adalah yang pertama adalah harta intelek dan yang kedua adalah pengkomersialan akademia di Malaysia. Manakala metodologi kajian ini pula ialah menggunakan teknik SLR iaitu Systematic Literature Review. Prosedur dan pencarian literatur dilakukan bermula dengan bimbingan objektif kajian iaitu harta intelek dan juga pengkomersialan akademia di Malaysia. Maka, kata kunci yang digunakan adalah tema tajuk kajian. Pangkalan data utama yang telah digunakan dalam pencarian literatur kajian ini ialah Google, Google Scholar, ResearchGate, Springer Link, Search Publications, Scopus, Wiley Online, Taylor and Franchise Online dan juga Akademia. Kriteria instrumen adalah perbandingan sekumpulan literatur. Pengekstrakan data dan sintesis data. Pengekstrakan data dan sintesis data ini dijalankan untuk memudahkan dan merumuskan perbandingan. Proses pengekstrakan dijalankan dengan menyusun data-data instrumen kajian mengikut kategori. Kemudian, setelah kategori-kategori ini disusun, ia akan disintesiskan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dalam menghasilkan perbandingan.
Ringkasan dan dapatan kajian. Pengkaji telah mengenal pasti beberapa faktor pengkomersialan akademia seperti rajah di bawah, iaitu promosi pengkomersialan, tingkah laku akademik, pendedahan hubungan universiti dan universiti lain dalam aktiviti pengkomersialan, peranan semua pihak, hubungan universiti dan industri dan juga keuangan yang kukuh. Ditambah pula dengan perancangan yang strategik seperti hala tuju yang komprehensif, model perniagaan yang baik dan daya saing syarikat akan memberi impak dan juga kesan yang positif terhadap sektor ekonomi dan juga pembangunan sosial masyarakat. Terdapat beberapa kaedah pengkomersialan yang boleh berlaku iaitu kolaborasi, jualan, pelesenan dan juga spin-off akademik dan juga perolehan. Kesimpulan untuk kajian ini adalah pengkomersialan akademia mempunyai implikasi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Pengkomersialan di Malaysia dilihat masih dalam peringkat penambahbaikan namun masih belum ketinggalan jauh. Selain teknologi yang efektif, Malaysia juga memerlukan panduan yang lebih jelas dan dinamik dapat digunakan oleh semua universiti awam di Malaysia dan mahupun swasta di Malaysia. Malaysia juga disarankan untuk menggunakan model inovasi terbuka untuk mengakses pengetahuan, sumber dan kemahiran luaran untuk meningkatkan prestasi inovasi dan juga pengkomersialan. Oleh itu, diharap kajian melibatkan pengkomersialan akademia dapat dipertingkatkan pada masa akan datang. Sekian sahaja perbentangan ringkas mengenai artikel saya. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton dan semoga berjumpa lagi di lain masa. Jazakallah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.